Zoom recording. Okey, okey. Siapa? Tadi dah record tapi saya berhenti. Lepas masuk, lepas tu lupa. Oh, baik, Okey. baik. Alright. Terima kasih kerana remind saya. So, bagus. Dan ini sebab dia foam tau. Bila ke press dia foam. Jadi sebab tu dia kena boleh buat sebagai mandian setiap hari. Jadi patutnya yang harus guna ni ialah mereka-mereka yang selepas berpeluh, orang bersukan, lepas tu yang wanita sebelum dan selepas haid, lepas tu dia ni orang yang keluar lama daripada rumah. Jadi patutlah sebab dia ada banyak exposure kan. So ini cukup bagus. Besok pagi greeting saya pasal ni feminine wash. Besok pagi greeting saya pasal feminine wash. Ini bukan hanya untuk wanita. Jangan salah faham. Dan ini absolute. Bila absolute dah bermaksud teknologi dia tinggi. Bau dia pun sedap berbanding dengan Aidam. Jadi harga dia memang lebih sikit lah. Tapi memang berbaloi. Saya sisi keluarga guna ni. Sisi keluarga guna ni. Okay. Right. Kemudian, kehabisan stok. Ada 9 item yang habis stok. 9 item habis stok. Ada 2 yang tak ada langsung maklumat. Cuma coming soon, yakni Manuka Honey dengan Red Ginseng Jelly. Ini memang dia tahu tu coming soon je, tak ada langsung. Dia punya schedule. Tapi menurut Kak Rin, dia dah confirmkan dengan Kia, memang coming lah, memang coming. Cuma belum ada tarikh lagi. Tapi tuan-tuan dan puan kena faham, Manuka Honey ni sebab Manuka ni, dia bukan sepanjang tahun. Dia pengeluaran tu waktu seminggu tu je. Berapa hari tu je, sebab tu dia makan masa untuk dapat balik lah. Tapi saya tahu di Mall Singapore ada, di Indonesia ada. Ni, Manuka Honey. Siapa nak urgent, bolehlah order dari Singapore. Okay. Kemudian, yang to be confirmed ialah eyeliner black dan juga curry paste. Ni to be confirmed. Yang lain semua dah ada tarikh seperti ini. Dan ada yang duk tanya-tanya bila probiotik nak masuk. Probiotik nak masuk 12 Mac. Lambat lagi. Sabar-sabarlah. 12 Mac. 12 Mac. Jadi kadang-kadang kita ni begitulah. Waktu ada stok, BP tak nak beli pun. Dan kita pun tak nak cerita pun kat BP ni. Jadi bila masa BP dah habis, baru tahu dah masa itulah dah habis stok. Jadi malanglah nasib. Okay. Alright. Ini ada customer service punya plan. Dia ada plan baru. Kita punya customer service. Okay. Customer service untuk tahun 2024 ni, dia akan ada customer service Go 100 campaign. Apa Go 100 campaign? Tunggu. Kemudian, dia akan ada online chatbot kena jalan. Kemudian, sekarang ni banyakkan borang-borang semua buat online. Itu daripada membership verification semua online. Kemudian, dia akan ada contact point dekat Singapore pula nanti. So, yang ni semua untuk berkaitan dengan akan ada panggilan, kita nak tanya tentang order dan delivery dan juga tentang membership, tentang keahlian. Okay, alright. Yang Go 100 tu, Go 100, customer service Go 100 ni, ini yang kita cakap dulu dalam Air Pinang, kata yang dia akan call. So, apa yang berlaku ialah customer service akan membuat panggilan kepada BP yang dah expired dia punya membership. Ada expired membership, dia akan tawarkan, dia akan call. Tapi sebenarnya perkara itu dah jalan bulan 2 ni, dah jalan, dia ada call. Tapi dari 200 yang dia call tu, hanya 15% je yang nak join balik. Hanya 15% je yang nak join balik. Jadi, bila kena macam tu, rugilah. Rugi. So, kalau ikut pada ini, bulan Februari dia dah panggil orang yang expired Oktober 2023. Begitulah Mac, November 2023, April, Disember 2023, Mei yang expired Januari 2024. Begitulah sampai habis. So, kalau ikut pada ni, yang sebelum ni tak ada. Ikut jadual ni, yang sebelum pada
Oktober 2023 ni tak ada. So macam mana ya dengan orang-orang tu? Okey. So kita kena bijaksana. Kita dah tahu nak harap dia call, susah dia nak pick up, maka kita kena ambil langkah proaktif. Proaktif sebab apa? Berdasarkan pada dia punya cara ni ialah dia akan call dan dia akan tawarkan pada BP yang dah expired tu peluang untuk reactivate di bank account. Dan sambil tu dia akan offer lah free gift. Jadi free gift ni bagi saya janganlah kita terlampau berharap sangat. Dan saya pun tak nak orang kita nak konon-konon nak join semula kerana ada free gift. Sebab saya dah tengok dah. Hari tu waktu kempen rekrut orang dapat gift. Sebab rekrut daftar tak payah beli dapat gift. Akhirnya dia ambil gift. Orang yang dia daftar tu beli pun tidak. Kan tak naknya tu. Jadi saya cadangkanlah. Saya cadangkan kalau kita ada BP di bawah kita yang mana PPB dia besar. Mungkin dia dah agent, dia dah special agent, dah ada mastership. Kita yang contact dia. Kita contact dia dulu dan kita isi borang recovery yang saya tunjuk dulu. Kita isi borang recovery, dari situ, lepas tu maklumkan tu pada Kak Rin. Nanti Kak Rin akan tolong beritahu dekat CS supaya tolong tengok permohonan tu. Sebab apa? CS ni bila dia call, orang tu kena isi balik. Kalau dia setuju, dia kena isi kat borang tu. Jadi masalah pengisian borang ni lah. Walau nak buat online ni. Jadi ada setengah orang dia malah kata orang malah nak ambil pot. Jadi kita sebagai leader tengok siapa di bawah rangkaian kita tak boleh harap leader besar untuk buat. Kita sendiri, leader kecil tengok siapa bawah kita yang boleh kemudian isi borang. Isi borang tu dapatkan dia punya IC, kita submit. Dan kita submit tu kita screenshot benda tu hantar pada Kak Rin. Nanti Kak Rin boleh tolonglah. Tolong beritahu ni, tolong tengok permohonan ni. Itu cara yang saya rasa yang paling aman. Kalau nak harap customer service call dulu tanpa ada komitmen daripada BP kita, sia-sia. Itu sia-sia. Dia call, sebab dia kata ada setengah orang, dia call, tak jawab pun. Jadi semua orang kena simpan nombor customer service ni. Simpan. Jangan ingat ni nombor scammer. 0327187000. Simpan nombor tu. Ya, kalau daftar harap pergi memang mati balik. Memang mati balik. So sekarang ni kita kena konsep, kita kena cerita. Sekarang ni produk dah makin banyak. Peluang untuk kita berjimat dan sihat tu ada, lebih tinggi. Dulu orang cerita pasal Atomy ni tak banyak produk harian. Sekarang ni tuala wanita pun ada. Macam-macam. Macam-macam ada. Ada 175 line item. 175 line item ada. Okay. Alright. Ini yang kita kata tadi, e-form. Dalam e-form sekarang ni, kita tak isi dah borang macam dulu pakai kertas. E-form lah ni, dia ada line change, nak tukar pun pakai e-form. Profile change pakai e-form. Inheritance claim pakai e-form. Product exchange return pakai e-form. Refund request e-form. Commission request e-form. Transfer to spouse request, termination request. Semua pakai e-form. Tak pakai lagi dah hard copy macam dulu. Nak ECC tu kena upload. Semua tak ada. Semua terus e-form je. Form dia akan sama. Cuma kita buat melalui elektronik. Secara elektronik. Jadi kalau Q&A pula, dia akan layan Q&A, soalan-soalan, update marketing promotion, apa-apa saja tentang promosi. Kemudian kalau kita ada cadangan, lepas tu kalau kita ada soalan-soalan. Kemudian ada live chat assistant ni, dia akan boleh berhubung dengan kita secara direct dan dianya lebih cepat, lebih pantas. Sebab dia pakai komputer lah, human assistant interface. Jadi ini waktu pejabat sahaja. Okay.
Alright, chatbot ya. Alright. Next, new ODS. Macam saya kata itu ada new ODS. Sekarang ni ODS dia ikut zon. Kecuali Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak dia tak kira. Yang di Semenanjung ni dia kira zon. Kalau tengok 9 Mac, zon selatan, south, selatan. Okay, zon selatan. Kemudian 13 April, zon central, tengah. Mana KL Selangor. Kemudian Mei, zon utara. Zon utara. Okay, dia macam tu. Dan kalau tengok di sini, zon selatan hanya satu bahasa saja, iaitu bahasa Mandarin. KL Selangor masih ada dua, bahasa Mandarin dan bahasa Malaysia. Kemudian untuk utara juga ada. Di Penang, Mandarin, di Sungai Petani, bahasa Malaysia. Dan insya-Allah di Sungai Petani pada 4 Mei nanti, saya dan Dharma Master Sharwin akan berkongsi, buat pengurusan. Telah pun diminta untuk berkongsi di Sungai Petani. Alright. Kali ini, setiap ODS di Semenanjung ni, Leaders Club wajib hadir. Leaders Club wajib hadir. Dia nak bagi ramai. Okay. Sabah Sarawak pula, Leaders Club tak perlu. Leaders Club sana je kena hadir. Tapi Sabah Sarawak dia ada setiap bulan. Sarawak, Sabah dia ada setiap bulan lah. Sarawak pada 9 Mac, Sabah pada 13 April dan Kota Baru. Kota Baru ni special, ada Kota Baru pada 4 Mei. Dan 4 Mei. Jadi semua ni akan berlangsung petang hari Sabtu. Kalau tengok tarikh tu semua hari Sabtu. Jadi saya tak tahulah bila syarikat buat program hari Sabtu, adakah akan dapat kehadiran yang sepenuhnya, atau hari Sabtu ada nak makan pulut, orang ajak makan pulut, abu tunang, macam-macam. So ini program yang kalau kita tengok dari sini, jadual dia, program bermula dari 2:30 petang hingga pukul 5. Sebab dia ada aktiviti macam biasalah, aktiviti foyer tu. Kemudian bila petang 2:30 barulah ada apa ni, dia ceramah. Kemudian ada permainan, dia buat style Kahoot pula dekat ni. Semua guna handphone, boleh jawab soalan. Soalan nak ni demi nak tengok dia punya kefahaman dan macam mana kita ambil perhatian tentang perkongsian-perkongsian. So sekarang ni ODS dibuat pada siang hari dan hari Sabtu. Tengok tarikh ni semua hari Sabtu. Okay. Right. CODS. CODS untuk bulan Mac baru keluar hari ni. Poster belum keluar. Poster penceramah belum keluar. Tapi dia ikut zon juga. Okey. Untuk zon tengah, kalau tengok ni semua Chinese. Tapi ada dua je yang dah bahasa Malaysia sebab bulan Mac ni puasa kan. So, di Bangi Golden Center pada 2 Mac. Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni 2 Mac. Hari Sabtu ni, siapa speaker saya tak tahu lagi sebab tak ada poster. 10.30 hingga 2.30. Kemudian 3 Mac hari besoknya di Semenyih. Eco Abundance Center. Lepas tu yang lain semua Mandarin. Ni. Kemudian di Zon Timur Kuala Nerus. Hari Sabtu ni. Kuala Nerus hari Sabtu ni. 10 sampai 12. 2 Mac di Kuala Nerus. Yang lain semua bahasa Mandarin. Okay. Right. Next. Di Sabah. Di Sabah ada satu je yang ada 2 bahasa Mandarin. 4 bahasa Malaysia. 2 hari bulan. 2 hari bulan ini tentang dia ada. Kemudian 10 hari bulan disanakan. Kemudian 23 di Tuaran. Dan juga ada English juga pada 9 hari bulan di
Penampang. Di Penampang. You pilih, sila ambil perhatian. Kemudian, zon selatan. Zon selatan, kata tengok sini, semuanya dalam bahasa Mandarin kecuali di Melaka, di Johor Molek 4 ada dalam bahasa Inggeris pada 22 Mac. Tetapi saya difahamkan pada 8 hari bulan, ini Chinese di Austin, tapi di Homies Center. Center apa ni, Crown Masters Vincent Tan akan ada CEO dia juga, dan DTA akan berkongsi. DTA akan berkongsi di Homies. Tapi mungkin lambat tu tak masuk dalam senarai ini. Mungkin akan ada, tapi akan ada pemakluman lah. Akan ada pemakluman. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita nak masuk Success Academy yang baru ni. Yang baru ni ya. Okay. Dia mula dengan Anakim. Dia bagi welcome speech. So dalam welcome speech dia, sebab dia ni orang produk dulu. Jadi dia kata, penerimaan dunia tentang K-beauty ni sangat hebat. Sebab K-beauty ni dipelopori oleh Kolma Korea. Kolma Korea ni boleh kata hampir semua produk-produk yang kita jumpa di luar dikeluarkan oleh Kolma. Cuma Kolma B&H je ada teknologi yang lebih lagi sebab dia ada gandingan dengan kain. Jadi dia menceritakan bahawasanya kalau ikutkan kualiti produk tu, harga tu boleh jual lebih tinggi. Tetapi Atomy ni tidak mahu. Dr. Pak Hanggi tak nak macam tu. Dia ambil contoh. Kalau sel aktif, absolute sel aktif tu, kalau di luar yang segitu punya kualiti, sekurang-kurangnya harga RM2,000. Sekurang-kurangnya. Paling minimum. Tetapi di Atomy, hanya 880. Puerty. Puerty yang Atomy keluarkan ni, menggunakan teknologi. Sebab tu jadi macam tu. Dan nak banding dengan Puerty di luar, kalau ikutkan, harga kita ni boleh letak 3 kali ganda. Lebih tinggi pada harga luar. Tetapi, harganya cukup rendah berbanding dengan teh Puerty yang ada dekat luar. Inilah betapa falsafah Atomy untuk absolute quality, absolute price tu diteruskan. Kalau nak ikutkan, lebih tinggi, naik harga, lagi untung Atomy. Tetapi Pak Hanggi tidak mahu macam itu. Pak Hanggi tak mahu macam itu. Dia nak produk-produk yang diedarkan oleh Atomy ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Okay. Alright. Kemudian, Jadi buat greeting speech. Greeting speech. Dia cerita pasal pengalaman dia. Bahawasanya pada satu ketika dulu, dia cukup risau bila adanya tahun baru Cina. Sebab dia tak ada duit. Dan pada usia 29 tahun, mak dia bagi duit untuk beli baju untuk raya. Untuk tahun baru Cina. Jadi dia amat rasa begitu terkesan lah dengan keadaan macam tu. Malu ada, sakit boleh, malu boleh. Itu orang kata kan. Jadi tak boleh. Kemudian, bila dia bekerja sebagai pemandu Uber, pendapatan dia hanyalah RM2,000. Tapi pendapatan dia yang dia dapat hari ni, seolah-olah dia bekerja 1 tahun sebagai pemandu Uber. Begitulah hebatnya. Okay. Alright. Kemudian, Kia Wong, kita punya office manager. Memang kalau ikutkan tajuk dia punya tu ialah company interaction. Sebenarnya bukan company interaction. Sebenarnya dia update. So dia beritahu bahawasanya Atomy ini bakal menjadi peneraju industri jualan langsung. Bukan MLM, jualan langsung. Sebab Atomy ini dia punya pertumbuhan di luar jangka. Dan dia yakin bahawasanya prestasi 2024 lebih tinggi daripada 2023. Sebab tu banyak inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan supaya ahli-ahli boleh mendapat manfaat dari segi penjimatan,
dan juga dari segi manfaat produk itu sendiri. Okey. Kemudian saya bercakap, tapi apa yang saya cakap kemudianlah. Saya nak cerita orang lain dulu. Okay. Kemudian Caden. Caden ni sebagai product manager. So dia cerita pasal dua produk yang sangat apa ni lah. Tapi hakikatnya ialah 95% rakyat Malaysia tak makan sayur. Kadar obes yang paling tinggi sekali ialah orang Malaysia. Jadi sebab itu kerajaan berbelanja 3 bilion ringgit untuk kempen anti-obesity. Itu yang Kementerian Kesihatan Malaysia buat kempen suku separuh. Maknanya dalam pinggan kita tu, separuh dari pinggan tu sepatutnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Suku nasi karbohidrat dan suku lagi lauk. Itu maksudnya. Jadi kerajaan berbelanja sampai 3 bilion, hasilnya belum dapat. Jadi sebab itulah di Atomy ini kita ada produk-produk seperti Apple Peanut yang membantu. Yang sangat membantu untuk kita mendapatkan berat badan yang betul. Dan juga tak lama lagi akan ada Grand Shake Challenge untuk membantu. Jadi sebenarnya di samping Atomy buat itu, sebenarnya Atomy menyahut juga kempen kerajaan untuk mengurangkan peratusan obesiti di Malaysia. Bagus tak bagus Atomy? Memang bagus. Kan? Okay, right. Kemudian, ni Diamond Master Mei Chan. Dia berkongsi tentang Apple Peanut. Di mana dia tunjuk gambar lah. Tapi cuma, yelah saya tahu silap pakai, jadi tak pun nak dengar translation tu lah. Tak ada bahasa. Tapi dia dapat turunkan berat badan dia daripada yang agak plump hingga sekarang agak langsing. Dan hasil dia dengan makan Apple Peanut dan juga buat exercise secara berterusan, dia dapat bentuk badan. Sebenarnya dia pun pada peringkat awalnya tak begitu yakin, tetapi setelah diberikan penerangan, maka dia mencuba dan akhirnya beliau berjaya. Okay. Kemudian ada orang kongsi live scenario tu, saya malah nak ambil pot lah sebab yang penting yang ni. Ni Crown Master Choi Si-yuk. Choi Si-yuk ni, isteri dia kena kanser payudara tahap 3 pada usia 35 tahun. Anak kecil lagi. Okay, anak kecil. Jadi, bila dia kena kanser itu dengan kemo tu, dia tunjuk gambar. Kepala isteri dia, rambut dia, kepala dia dah botak. Jadi, ada orang introduce Atomy pada dia. Hemohim. Dia makan. Jadi, dia beransur pulih. Kemudian, yang Choi ni, dia tak tahu bahawasanya dengan Atomy ni boleh menjana pendapatan. Tambah isteri dia sebenarnya seorang suri rumah tangga. Kemudian lepas pada itu adalah orang terus skincare lah gitu dan dia guna, dan situlah dia mulai buat aktif. Dan pada satu ketika, pendapatan isteri dia yang suri rumah tangga hanya buat tu, kalau tengok carta tu, dia buat graf, dia tunjuk graf, dia tak tepat nak screenshot. Pendapatan dia sebagai orang bekerja macam ni. Sekata gitu je kan, bawah data je. Tetapi isteri dia pendapatan naik, meningkat. Jadi apabila meningkat tu, dia fikir, patutkah aku kerja atau bantu isteri untuk kembangkan bisnes Atomy? Maka dia buat keputusan untuk full time. Jadi bila dia buat full time, dia dapat tengok. So dia bagi pesanan kepada ni lah. Bila dah sampai, kita nak capai mastership, dah sampai SM, apa sasaran kita? Auto Sales Master ataupun Diamond Master. Nanti saya tunjuk apa yang dia masukkan. Dan dia kata, terlalu ramai BP dia
atau ekonomi yang lain gagal dalam menetapkan matlamat. Sebab tu ramai yang berhenti dalam perjalanan dia berhenti sebab dia gagal. Sebab itulah bila ada negosiasi master camp ni, minggu pertama, minggu kedua tu dia suruh kita belajar untuk ada impian. Bila kita ada impian yang betul-betul kita betul-betul berimpian, maka kita akan ada matlamat. Jadi kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Okay? Alright. Apa yang dimaksudkan oleh Crown Master ni? Okay. Jika matlamat berbeza, hasil juga akan berbeza. Okay. Kita tengok comparison between antara Auto Sales Master dengan Diamond Master. Bendanya sama. Dia fokus pada pengedaran produk. Jualan. Ini bukan jualan gitu, mana jualan tadi bagi orang beli. Jadi kalau kita fokus itu, kita sentiasa menjadi pengedar. Tetapi kalau kita fokus untuk jadi Diamond Master, kita juga mengedar, tetapi kita akan cari rakan niaga. Sebab seorang Diamond Master ada 4 orang Sales Master di bawah dia. Itulah rakan niaga. Okay, itulah rakan niaga. Okay. Kemudian, cakap pasal tindakan. So, yang ni, dia sibuk lah. Cerita pasal produk, jual produk, promote produk, jual produk. Jadi, situ adalah hanya dari segi jualan. Tetapi, kalau orang yang betul-betul nak jadi Diamond Master, dia kena sertai sistem. Sertai aktiviti education center. Sertai ODS. Sertai Success Academy. Sebab bila sertai ini, kita boleh bawa BP kita leverage daripada kejayaan-kejayaan orang yang dah pun mencapai tahap-tahap mastership tertentu. Okay. Alright. Kemudian, bila bercakap. Yang ni bercakap, dia cakap pasal produk lah, jualan. Tapi yang ni, dia bercakap produk, tetapi ada meeting yang berterusan, ada perjumpaan berterusan, berbincang pasal strategi, tindakan dan sebagainya. Itu beza dia. Okay. Alright. Kemudian, proses. Dari segi proses, yang ni perjalanan dia agak lambat. Dan saya dululah. 22 cycle, 11 bulan. Sebab nak ASM. Tapi sebenarnya tak ada orang nak fight pun sebab tu tak dapat. Jadi, sebab tu kita buat itu secara bersendirian. Tetapi, kalau kita fight tetap matlamat kita untuk jadi Diamond Master, maka kita akan masuk sistem dan kita akan wujudkan kumpulan. Kumpulan di sini bukanlah maknanya ada leaders mastership bawah kita. Okay. Alright. Kemudian hasilnya ialah yang ni dapat 2.5 juta PV kiri kanan. Jadi cepatlah paper ni. Tetapi yang ni dapat PV, GPV itu adalah pertumbuhan yang mampan. Ini inti daripada perkongsian Crown Master tu. Saya dapat bergambar dengan dia. Dia sampai-sampai je, kata saya ada kat luar, saya tunggu, saya kenal diri, saya tu bergambar dengan dia. Okay. Ini. Alright. Sekarang masuk pada apa yang saya kongsikan pada hari itu. Tajuk dia, tidak pernah merancang untuk buat anatomi, tetapi saya seorang Shadow Rose Master. Ini tajuk dia. Hari itu saya keburuan waktu. Dia bagi saya 20 minit. Jadi ada yang saya terpaksa cut, saya terpaksa potong. Okay. Alright. Saya tidak, walau dah kenal, saya nak beritahu. Ini latar belakang. Okay. Saya anak sulung daripada keluarga 5 orang anak lelaki. Ya. Saya membesar di sebuah kampung yang serba kekurangan. Walaupun mak ayah saya, arwah mak ayah saya, guru, tapi mereka guru di kampung. Mengajar di kampung. Di mana tak ada api elektrik, tak ada air pipe. Kami guna air telaga. Kalau musim kemarau, terpaksa letak tong kat tepi jalan tu, tunggu air, lori JKR datang hantar air. Bayangkan yang tu. Orang baru-baru ni tak adalah, orang muda tak pernah alami macam tu. Orang lama-lama mungkin dia tahu. Sekarang ni bila putus air je, pipe tak ada air, barulah ada air, pergi ambil air kat tepi jalan.
Kat dulu tak ada. Tapi saya guna air telaga. Walaupun kami duduk tu kuartus guru kat sekolah tu, tapi tak ada air api. Tak ada. Okay. Kemudian, mak ayah saya ni mengajar di sekolah kampung. Bahasa Melayu, sekolah Melayu. Tapi arwah ayah ni nak suruh saya belajar bahasa Inggeris. Jadi saya terpaksa pergi sekolah 15 kilometer jauh daripada rumah. Okay, 15 kilometer. Dan kalau ayah nak pergi hantar, payah pula dia nak mengajar. Jadi kena tumpang bas estate. Ada dekat tu ada estate, bas estate. Sebab estate tu pula ramai pelajar-pelajar Tamil. Sekolah dia tu sebelah sekolah saya. Jadi sebab tu saya boleh naik bas tu. Naik bas tu. Jadi nak naik bas tu, ini 15 kilometer dulu tau. Jalan dulu, bukan macam jalan sekarang. Jadi kena bangun pukul 5 pagi. Jadi kalau nak pergi ke telaga, tak ada elektrik, tak ada api, lagi segelap. So petang-petang kena kandar air, penuhkan air dalam tong untuk mandi pagi. Okay, alright. Tapi bila gitu, sampai sejak 6, dengan takdir Allahnya, tinggal satu dapat peluang pergi sekolah asrama. Itu tinggal satu. Sonok lah. Tak kena dah pikul air. Tak kena lah dah buat itu, buat ininya. Naik ni, seronok pergi. Tetapi sebenarnya dalam keseronokan tu ada cabaran. Cabaran yang begitu hebat. Sebab saiz badan saya kecil. Lampau kecil. Okay, nak tengok bukti ni. Nampak? Tingkatan 1 ni duduk sini. Zaman dulu dah tingkatan 4 baru pakai seluar panjang. Kalau bawah tingkatan 3 sama tingkatan 3 tu seluar pendek lah. Nampak? Tingkatan 4 yang kecil sekali nampak dia. Kecil sekali. Tingkatan 5 pun yang kecil sekali. Kan? Kecil kementok. Jadi istilahnya bila duduk asrama yang kecil ni memang jadi mangsa lah. Jadi mangsa. Orang yang senior-senior yang seluar panjang ni hantar sebedi, sebesin, rendam, minta kita cuci pakaian. Jadi kita tu, yelah, kalau nak cakap dengan dengan ibu bapa kan, kena bully kan, kena ni pula. Jadi terpaksa hadap je lah. Kena hadap juga. Tetapi pada waktu itu, saya bertekad satu hari, saya takkan dibuli. Kenapa? Kerana waktu duduk di asrama ni, saya, entah Allah bagi saya keistimewaan, ada photographic mind. Saya masuk kelas di sekolah, dengar apa guru cakap, balik ke asrama, saya boleh mengajar. Tiap malam itu. Sampaikan, ni sampaikan, tapi orang tu arwah dah. Dia senior, tapi dia nak ambil MCE masa tu, kita tukang baca buku, dia sambil baring, dengar. Dia baca. Sama macam tu, betul tak? Kena bully macam tu. Dia tak baca buku kita, baca buku yang form 5 ni, orang nak periksa ni, kita tolong bacakan, tolong baca, jadi macam dia dengar radio lah, kita membaca. Macam tu sekali. Kan? Okay, right. Tapi, tahun 71, walaupun kementok-kementoknya tu, masa tu, rukun negara tengah top. Saya juara daerah, peringkat daerah, juara bercakap. Sebab tu bercakap ni, benda ni dah memang second nature to me lah. Tapi pada waktu itu, nak katanya, bila bercakap tu, dia pakai stand, dia syarah ni pakai stand. Stand tu kalau letak atas pentas, dia tinggi pada saya. Jadi stand tu letak di atas lantai bawah, saya berdiri ujung pentas, nak capai, nak dapat cakap. Sama macam tu sekali kan. Kemudian, tahun 75, saya Johan Tafsir. Empat Johan. Sebab bila ada tu, ada asli Johan. Asal bercakap dia Johan. Okay. Jadi, inilah falsafah saya. Kepayahan atau kesusahan itu tidak akan berubah tanpa tekad dan usaha. Okay. Tanpa tekad dan usaha. Maka saya belajar. Selepas saya dapat saya punya diploma, saya kerja di luar pantai. Luar pantai dulu. Luar pantai, saya kerja luar pantai. Walaupun saya ni pengambilan yang ke-12. Dia ada pengambilan masa tu dengan Exxon. Bulan pertama, bulan sampai kumpulan yang 12. Tapi saya boleh beta semua orang tu. Yang kumpulan 1 tu, yang pengambilan pertama tu, tak dapat. Saya dah naik supervisor dulu. Jadi kerana
popular masa tu. Popular. Orang dengar nak. Siapa-siapa Raimi. Sebab bila dalam luar pantai ni, kita kena bekerjasama dengan lokasi-lokasi lain. Jadi bila itu word spread, maka ada syarikat yang menawarkan saya kerja di darat. Itu sebab kerja di darat. Jadi kerja darat ni, syarikat ni adalah kontraktor, salah satu kontraktor. Jadi dia tawarkan saya untuk jadi pengurus besar pada usia 35 tahun. 35 tahun dah jawab jawatan pengurus besar. Bukan senang. Okay. Alright. Kemudian, pada waktu itu, saya bertanggungjawab untuk mengurus workshop fabrikasi. Ini buat pipe untuk offshore lah. Sebab tu dia orang buat tu, dia tengok saya ni, betul dia ambil buat pipe. Jadi, saya berjaya meningkatkan nilai kontrak 200% selepas duduk bawah saya. Sebab saya jenis pasal roll the sleeve. Kalau orang bawah tak boleh buat, saya akan roll the sleeve dan bantu dia orang buat. Itu prinsip saya. Syarikat tu dimiliki oleh syarikat induk, public listed. Lepas tu tiba-tiba board of directors kata, oh kita tak nak lah industri fabrikasi ni, ini tak ada teknologi bagi dia. Board directors. So, maka dia kata dia nak tutup. Tapi saya passionate. Dengan tu saya tahu saya punya staff saya, sebab pada waktu itu saya ada lebih kurang 60 orang staff yang mana mereka ni bekerja, dapat rezeki, menjara keluarga. Jadi maka bila dia nak tutup, saya beritahu dengan board, saya kata saya nak ambil alih syarikat, saya nak beli. Dan saya pun cari financial. Dipanggil management buyout. Akan tetapi pada waktu itu krisis, maka financial saya tak boleh come up with the money. Tapi saya jual lah harta saya, rumah saya jual, apa semua nak dapat duit, sebab nak bayar gaji orang kan. Tak ada. So, gagal, tapi dalam pada gagal tu, saya dapat tawaran lain. Okay? Saya meninggal sangat, saya dapat tawaran lain. Sebab saya sebenarnya tak ada jadi suka minta kerja ni. Saya tak minta. Lalunya, headhunter datang cari saya. Akan cari saya. Okay. Kemudian, saya dapat jawatan sebagai Capability Manager di FPSO Ventures, anak syarikat MISC. Okay. Sebab ada kawan saya kat situ lah, dia tahu ni, dia panggil saya. Kemudian, saya bertanggungjawab untuk melatih sumber daya manusia untuk pengoperasian fasiliti laut dalam, Gemusut Kakap Semi FPS. Ini yang pertama sekali. Jadi, konsesi itu dimiliki oleh Shell dengan cara gali, tapi facilities tu disediakan oleh MISC. Maka saya bertanggungjawab nak dapatkan guna tenaga sumber daya yang mana mereka itu anak-anak Sabah. Sebab kita nak bagi peluang anak-anak Sabah untuk dilatih kepakaran untuk menjadi operator dan juga technician di Gemusut sama FPS. Ini sampai sekarang masih operasi ya. Okey. Jadi saya memilih calon-calon daripada Politeknik Kota Kinabalu. Kita tulis surat pada Poli bagi saya yang 3-pointer ke atas. Bawah pada tu tak nak. Kita nak 3-pointer ke atas. Yang power plant pun ambil, tak apa, no problem. Saya suka. Sebab apa? Sebab itu kita anggap mereka ada IQ. Sebab dalam industri minyak dan gas ni, walaupun you dah ada you punya kepakaran sendiri, you tak boleh lagi operate yang di luar pantai. Sebab dia ada perkara lain. Jadi perlu ada khusus dipanggil bridging course. Jadi bridging course ni kita buat di mana? Kita buat di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Okey. Dekan, saya masa tu bertekak dengan dekan apa ni fakulti engineering untuk oil and gas tu. Dia orang daripada India. Dia nak buat cara universiti. Dia kata ini bukan akademik ya. Ini kita cakap pasal kompetensi dan capabilities. So kena ikut cakap saya.
main dengan dekat dengan profesor, saya lawan dia, tak beli. Sebab apa? Sebelum saya pergi itu take over lah. Mula-mula kita biar je dia buat, kita ingat dia. Jadi pensijilan itu bukan dikeluarkan oleh UMS, dikeluarkan oleh BTEC, Business Technical Education Center, Education Council, UK. Jadi sistem dia ialah dia akan ada verifier. Dia punya verifier datang, temu dengan sini UMS punya internal verifier, kita bincang. Kita bincang, ni portfolio dia, ini dia buat, ini bukti, dia dah skill, dah ada komputer, boleh. Baru dia endorse. Jadi, sebab itulah, mereka-mereka ni, bila dapat tu, seronok. Ini masa tengah buat tu, portfolio tu. Ini kita buat test. Tak bagi sure. Tengok, muka memang muka garang lah. Memang tak senyum. Ini semi FPS tu. Ini bayangkan, kedalaman air 1 kilometer. Kedalaman air 1 kilometer. Ini terapung. Besi terapung. Dia 4 kaki macam ni. So, sebab tu nak kena balance. Sebab tu kita perlu orang yang betul-betul mahir. Okay. So, waktu itu kita latih bukan hanya lelaki. Wanita. Dan dia orang pun pergi ke laut. Jadi ada pula yang tu sama-sama dah di laut. Hari-hari jumpa gitu kena. Lala mereka pun berkahwin. Tapi yang wanita ni lepas berkahwin semua berhenti. Tak nak dah ke laut, cari kerja darat. Okay. Alright. Kemudian, saya dapat tawaran lain. Saya ditawarkan jadi General Manager in CEO Office. Jadi, tugas saya ialah membantu urusan harian CEO. Okay. Dan dalam pada ini, saya kena meneliti dokumen untuk menjalankan kerja usaha sama. Jadi, saya diamanahkan penubuhan cawangan di Hyderabad, India. Duduk kat India, bila balik Malaysia, lala high kolesterol. Main biryani, kambing, dia punya teh, chai dia tu dengan susu lembu dia kan. Memang customer tu memang letih. Balik-balik high kolesterol. Okay. Dan saya juga berusaha mencari pasaran baru di negara serantau. Okay. Dan saya membuat penelitian tentang aset-aset yang nak dibeli. Banyak benda nak kena buat. Sebab itu, apabila di Atomy ni, saya gunakan kaedah ini untuk menentukan kenapa saya harus terus dengan Atomy ni. Okay. Sebab ini waktu di Dubai, waktu di Mumbai, Wah, ini waktu di Myanmar, oil and gas, pergi. Cuma saya, bila kontak-kontak ni, lepas habis tu saya buang. Tak ada kan, tidak ada harapan nak pergi balik. Saya buang. Sebab bagi saya, itu dah bukan dah kan. So that's it, habis. Okay. Ini sign agreement dengan SEW Limited India. Sign agreement, nak buat bersama. Okay. Alright. Ini World Gas Conference, pergi macam-macam lah. Sampai terlupa, terlampau kesibukan. Tengok tarikh ni. Tengok tarikh tu. Tapi pada hari tu pun tak reti senyum. Memang tak reti senyum. Ini kalau senyuman pun, senyuman penuh keterpaksaan. Terpaksa senyum. Kan? Terpaksa senyum. Tengok dulu. Beza tak? Okay. Kemudian, saya dapat tawaran lain pula. Operations Manager di EPOMS. Ini syarikat terakhir sebelum Benjen lah. Okay. Di EPOMS. Yang ini, saya menyediakan guna tenaga bagi operasi FSO Batam. Termasuklah yang ni, antara ni yang Tuan Haliri tu. Kalau dia ada Hillary tu. Dia salah seorang pada staf saya lah. Waktu di Batam, di FSO Batam ni. Dan pada ketika ini, saya mau buat penilaian tentang status kesediaan. Sebab FSO ni, dia buat dia punya modifikasi dia di Singapura, di Benoi. Di Benoi. Jadi, saya memastikan fasiliti ini beroperasi dengan baik dan dapat pengeluaran ikut yang disasarkan. Ini penting. Penting. Kalau tidak, nanti pengeluaran kurang,
kos dah keluar lebih, rugi. Tak boleh, dia kena mesti nak untung. Okay. Kemudian pengalaman terburuk ialah apabila pihak ketiga mengalami bencana. Ini yang saya cakap. Pada 14 Februari, Valentine's Day, tahun 2015, waktu di laut, salah seorang pada kontraktor telah mengalami kemalangan dan kaki dia terikat dengan tali rantai, jatuh ke dalam laut, ke dasar laut 60 meter dan mati. Dan untuk mengeluarkan jasad dia ni ambil masa 3 hari. Jadi pada ketika itu saya ni tak boleh nak cerita ni sebab ni rahsia, tak boleh. Sebab tu kita panggil crisis management tu. Tak boleh nak cerita. Tetapi apa nak buat, bila sabut dengan kelautan ni, dia akan pergi kepada maritime punya ni lah. Pergi ke kerajaan, MMA, dia orang pergi. Dia orang yang beritahu dengan radio, TV, dengan wartawan. Jadi keluar tersebar lah. Kita kalau boleh benda ni, kita tak nak hebah-hebah. Sebab masalah keluarga dan sebagainya. So, pada waktu itu, saya duduk kat ofis, tak keluar, tak balik. Tak balik. Ofis pergi beli tuala, ofis pergi beli pakaian, kan. Kita duduk situ. Sebab tak nak buka cerita. Kalau handphone ni kita tutup terus. Kita tak nak kita terlepas cakap. Lepas sampai maklumat. Okay? Tapi lepas 3 hari, dapatlah. Sebab kita bawa yang ROV tu, yang bukan daripada kerajaan, tapi yang ROV pergi pakai robot, masuk bawah, ambil keluar banyak. Potong, bukan banyak. Ini yang di Benoi ni, waktu di Benoi sebelum sail away. Lepas tu dia sail away kan, dia tak ada tunda buat pergi sana. So sebelum dia pergi program tu, pergi untuk sail away. So, pada kru ni back to back dengan Hillary off. Dia ni yang Ajimat ni yang on board masa tu. Ini macam mana dia bila keluar minyak masuk ni, satu tangki, kemudian ada kapal lain datang, transfer situ, baru pergi ekspor. Itu lebih kurang lah, bukan cerita dia. Okay. Kemudian, saya dinaikkan pangkat sebagai Head of Operations. COO, Chief Operating Officer. Okay. Hari tu jaga satu projek. Bila jadi COO ni, jaga 8 projek, 8 facility. 8 facility. Memang, pendapatan memang kau-kau lah. Habis sebutlah, kau-kau lah. Tapi dari segi itu, dia tak ada kebebasan langsung. Saya duduk dalam jawatan kuasa tender dan perolehan. Bila duduk dalam jawatan kuasa tender perolehan ni, kita memang tak dibenarkanlah bercampur gaul dengan orang. Takut ada timbul persepsi. Kita tak nak timbul persepsi, biasness dan sebagainya. So kita cuma campur dengan grup kita saja, tak campur orang lain. Tak campur orang luar. Dan orang-orang lain, kontraktor tengok muka kita muka tak pernah senyum. Tak pernah senyum. Jadi itu masalah kan. Walaupun kontrak ada banyak. Kalau kita keluar tu, hello, why is this? Why? This soalan ni, why? Kenapa? Okay. Dan saya salah seorang daripada anggota crisis management. Jadi bila dalam crisis management ni, itu sebab dulu waktu kita dalam crisis, bila orang cakap, kenapa customer service tak boleh nak bagi jawab, inilah saya nak bagi tahu. Bila ada sesuatu crisis management team akan buat satu kenyataan. Nobody talks to other parties. Tak ada orang yang harus bercakap dengan orang lain. Dan semua statement hanya keluar daripada crisis management team. Satu statement saja. Orang lain tak boleh. Sebab itulah pada waktu kita diserang tu, orang tanya, Customer Smith, tak tahu. Lebih senang buat tak tahu daripada dia, rasanya ni. Sebab orang kita, bila rasanya, kejap lagi tulis kat Facebook, macam ni. Semua nak jadi reporter. Semua nak jadi orang yang lebih tahu daripada orang lain. Ini masalah dia. Sebab tu, saya dah didoktrinkan dengan sistem ini. Sebab tu kalau tengok cara saya, bila ada orang cerita benda, saya terus senyap dia. Saya tidak nak memperpanjangkan. Tak guna. Okay? Alright. Kemudian, saya juga sebagai Head of Operations, CEO,
Saya merangka pelan kerjaya dan kenaikan pangkat kaki tangan. Sebab tu dengan kaki tangan pun tak boleh nak rapat-rapat sangat. Nanti bila kita rapat ni, kita kebetulan memang dia tu perform, dia naik. Dah, ini adalah ni. Ada favoritism. Ada tak nak macam tu. Tapi kita memang ada. Sebab tu saya setiap tahun pening kepala nak buat laporan prestasi ni. Sebab yang final say saya. Orang-orang ni, dia bawa-bawa dia geng-geng tulis. Bila dia kata-kata, tulis apa yang aktiviti yang paling outstanding. Saya tengok semua orang tulis benda sama. Jadi siapa driver, siapa passenger? Yang ni kita kena bijak. Siapa driver, siapa passenger? Sebab kita akan bagi keutamaan kepada driver, bukan passenger. Okay. Jadi, saya juga kena memastikan operasi pengeluaran minyak selamat dan menguntungkan. Tidak ada insiden-insiden kebakaran, tidak ada insiden-insiden letupan, tidak ada insiden-insiden tumpahan minyak dan sebagainya. Itu memang prioriti. Itu sebab prioriti. So, ini adalah tanggungjawab saya. Sebab tu saya kata, saya pergi kerja lepas subuh, saya balik tepat pukul 5, saya keluar dari office, tapi sampai rumah, laptop saya buka. Kenapa saya balik pukul 5? Sebab saya tak nak tersekat dalam jam. Saya pergi lepas subuh pun saya tak nak lekat dalam jam. Saya nak pergi paling cepat sekali. Sebenarnya saya dengan pejabat 5 km je. Tapi nak lepas simpang Ampang Park, cakap Ampang Park tu, aku semangat kalau kita lambat. Okay. Alright. Inilah board kita punya management team. Kita pakat punya. Ni senyum keterpaksaan. Keterpaksaan sebab apa ni, ini untuk buat apa ni, dia kata senyum, everybody smile, senyum, kena tunjuk gigi, tak rasa. Tapi CEO pada tu pun tak tunjuk gigi. Okay. Alright. Tapi dalam atomi, senyum penuh kepalsuan. Ini dulu buka kau. Tengok, ni pun punya serius ni nak pukul pola golf. Okay, ini main. Kita ada get together. Kita walaupun kita kerja ni, sama masa kita pergi beriadah, kita beriadah. Okay. Ini waktu hari terakhir. Ini dengan bagi bunga je lah. Antok barang-barang nak balik. Banyak lah. Kan? Banyak benda ni. So last day of work. Okay. Jadi, intinya, waktu dalam kerjaya saya tak minta sebarang pekerjaan. Saya selalu ditawarkan kerana headhunters datang cari, kerana orang yang kenal pasti kita punya capabilities. Okay. Alright. Kenapa saya pilih atomi? Saya pilih atomi sebab pada peringkat awalnya, saya dah biasa dengan kerja. Biasa dengan sibuk. Jadi, saya tak boleh nak duduk saja. Kalau duduk saja, saya akan tidur. Duduk saja akan tidur. Tapi kalau ada buat sesuatu, memikir, dia takkan tidur. Takkan tidur. Okay. Kemudian, pada ketika itu, saya terbaca posting di FB yang menyatakan bahawa ada peluang perniagaan tanpa modal. Ingat tak tadi, masa saya nak ambil alih syarikat MBO, saya nak kena sediakan pada ketika itu lebih kurang 5.5 juta nak ambil alih. Jadi sebab tu, financial tak jadi. Tapi yang ni tak perlu modal. Okay. Kemudian, saya mulai meneliti atomi dan mendapati ianya begitu baik. Saya tengok. Sebab dengan apa yang saya buat selama hari ini, kena dengan apa yang ada tersedia dekat atomi. Okay. Kesamaan dengan kerja terdahulu, meskipun industri berbeza. Dulu industri komoditi juga, minyak dan gas. Tapi sekarang ni, kita pergi ke industri produk kegunaan harian. Fokus dia. Okay. Produk. So, hakikat kesamaan ini, kita tengok dari segi ni. Hasrat membantu mereka yang berminat. Okay, saya nak cerita pasal yang salah seorang pada kandidat untuk gemusuk akap. Waktu kita buat test, aptitude test, ada seorang perempuan ni, dia fail semua. Ada 4 test, dia fail semua. Tapi saya nampak pagi tu, mak dia hantar dia untuk hadir sesi waiting tu. Saya tengok mak dia dengan keadaan itu, saya tengok tersentuh kat lah hati kan, tengok mak anda. Jadi saya tanya dia, Husliah, kamu bagi saya alasan, kenapa saya harus terima kamu? Tengok ni, 4
ujian ni semua kamu tak ada satu pun sama lepas. So dia masa tu belum haji lagi. So dia kata, Tuan, kalau Tuan bagi saya peluang untuk ikuti kursus ini, sayalah wanita pertama di kampung saya yang menyertai industri minyak dan gas. Saya bila dengar tekad dia tu, saya terus, okey, saya terima kamu. So tekad, sebab saya pun dulu berjaya pun kerana tekad. Saya tekad kerana saya kena buli, saya kena dipermainkan, tapi saya tekad orang lain tak boleh buli. Sebab tu saya pergi. Jadi, bila ada tekad, kita boleh berjaya. Kemudian, dalam Atomy ada sistem kejayaan. Okay, yang mana sistem kejayaan ini untuk meningkatkan kompetensi. Sistem kejayaan Atomy itu untuk meningkatkan kompetensi, bukan akademik. Sebab apa? Orang yang hanya lulusan sekolah rendah, sekolah dasar kalau Indonesia sebut, sekolah dasar, sekolah rendah, elementary school, hari ini Imperial Master. Hari ini Imperial Master. Jadi, kelulusan bukan tiket untuk berjaya. Yang penting ialah anda ada kompetensi, ada kemahiran untuk menjalankan perniagaan ini. Jadi, Atomy dah ada. Dan macam saya cakap tadi, walaupun ada mereka ni cream, 3-pointer, 4-pointer daripada politeknik, masih lagi perlu melalui program yang ditetapkan. Dan program tu bukan saja masuk okey, tamat kursus boleh dapat. No. Ada ujian dia. Ada competency assessment. Waktu saya tu dulu saya buat competency assessment program. Buat sendiri. From scratch, daripada nothing. Apa nak taruh, buat. Okay. Jadi, ini satu kerjaya yang prospektif. Sama juga macam industri minyak dan gas. Prospektif. Tetapi industri minyak dan gas, mana saya kata tadi, yang perempuan awal-awalnya pergi kerja ke laut, dapat income banyak, lepas berkahwin, dah ada anak, berhenti. Tetapi di Atomy, kalau selagi kita buat, kita akan capai Imperial Master. So inilah satu kerjaya yang prospektif. Okay. Next, industri yang melibatkan keperluan umum, cuma berbeza jenis. Dulu minyak gas, semua orang nak pakai minyak gas, semua orang nak pakai. Kuantiti berbeza mengikut keperluan masing-masing. Kalau syarikat dia pakai banyak, individu pakai sikit. Sama juga kita sini, kita pasal produk harian. Semua orang guna. Semua orang perlu. Jadi sebab tu saya kata ada kesamaan. Dan produk di Atomy dah sedia ada. Hanya perlu dimanfaatkan. Bukan kita kena fikir cari produk. Produk dah ada. 175 line atom di Malaysia. Tinggal lagi kita kena faham. Faham apa fungsi produk itu, apa manfaatnya untuk kita bercerita pada orang lain. Okay? Alright. Next. Kita tengok ni. Member success. Atomy, Pak Hanggi, dia nak kejayaan. Dia nak Atomy tu ibarat baby, bukannya lembu. Lembu kita pelihara, lepas tu kita sembelih, kita nak ambil susu. Susu atau ambil daging. Tapi kalau bayi ni, kita nak tengok dia berkembang. Dia menjadi dewasa. Jadi, sama juga dengan syarikat dulu. Aspirasi di mana setiap kaki tangan mempunyai pelan kerjaya. Kita tak nak orang yang join hari ini, selepas 10 tahun di syarikat tu, dia pun takut yang sama. No. Lebih baik, you go. Kita nak orang yang berdaya, ada potensi untuk maju. Ada berdaya saing. Sebab, macam saya cakap tadi, start dengan satu projek, pergi satu projek. Jadi bila ada projek baru, orang daripada projek ni akan pindah sana naik pangkat. Peluang naik pangkat dan sebagainya. Itulah dia punya career plan. Okay. Alright. Kemudian, distribution hub. Atomy nak jadi distribution hub yang perdana, di mana kita nak menjadi penghubung antara kilang dengan pengguna di seluruh dunia.
Sama juga syarikat kami dulu pun dia nak menguasai pasaran operasi luar pantai. Sebab tu yang kita pergi ke regional market. Kita pergi sana pergi sini sebab kita nak control the market, nak control pasaran. Okay. Kemudian Atomy nak jadi syarikat premier. Nak jadi premier company. Di mana dia punya falsafah pengurusan ni ialah honesty and goodness. Judul dan kebaikan adalah strategi yang terbaik. Okay. Kemudian di kami pun kita buat budaya kerja yang menitik beratkan kebersamaan yang mana dipupuk melalui team building, get together dan sebagainya. Jadi sama, benda itu sama. Sebab apa? Kita nak semua orang sefahaman, bekerja dengan baik supaya operasi kita jadi baik. Sama juga di Atomy, kita nak kita berhubung baik dengan BP-BP kita supaya BP-BP kita boleh maju dan kita juga maju. Alright. Continuity. Ini continuity ni untuk survival. Memang di mana-mana pun untuk survival ni orang akan tengok cost management. Cost management. Jangan lebih rantai pada beruk. Biar beruk tu mahal pada rantai. Macam tu. Sebab rantai tak bawa turun bawah. Beruk yang bawa turun bawah. Itulah konsepnya kan. Analoginya. Kemudian operations management. Nak pastikan kita punya syarikat ni, Atomy ni, dia berjalan mengikut kerangka yang telah ditetapkan. Okay? Yang telah diputuskan. Ada resolusi dia. Kemudian human resource management. Dia mesti ada plan, program dia. Untuk staff dia. Macam mana staff dia nak naik dan sebagainya. Macam mana nak apa ni. Jadi, di syarikat saya dulu pun gitu. Dia nak sustainability. Dia tak nak orang hari ni join company, lepas tu company tutup. Hilang kerja. Dan saya cakap tadi, mereka-mereka yang bekerja tu, mencari rezeki tu, dia menyara banyak mulut. Kecuali yang bujang. Yang bujang pun mungkin dia nak bagi ibu bapa dia. Tapi banyak mulut. Sebab tu saya sentiasa fikir tentang itu. Banyak mulut yang nak kena isi. Maka mereka perlu buat ikut program. Dan mereka perlu buat baik supaya dia dapat kenaikan pangkat. Sebab anak dia nanti membesar, dia perlukan lebih banyak lagi duit untuk menampung keperluan keluarga. Kan? Okay. Alright. Kemudian, velocity, speed. Macam saya cakap tadi. Di syarikat EPOMS tu, pada awalnya saya masuk baru ada 1-2 projek. Tapi bila saya keluar tu dah ada 8 projek. So, kita berkembang. Berkembang begitu cepat. Dan kita dah jadi number 1 dekat Malaysia pada ketika itu. Okay. Sama juga kalau tengok di Atomy. Atomy bertumbuh daripada pertumbuhan dia daripada 2009 hingga 2023, dia dah jadi top 10 in the world. Okay, top 10. Dah ada 27 buah negara Atomy beroperasi. Okay. Kemudian kita punya kadar pertumbuhan ni luar jangka. Sebab tu kalau kita dengar perkongsian daripada Imperial Master yang naik tu, dia kata dia pun tak boleh fikir macam mana boleh cepat itu. Secepat itu Atomy naik. Sebab tu pada yang baru ni, Anakim, dia ada tunjuk dia punya graf. Dia ada bagi dia punya website. Tapi saya pula tengok bila masuk, tengok bahasa Korea. Translate pun tak ada apa juga. Sebab dia ada banyak lagi statement dia dalam bahasa Korea. Dia tak faham. Okay. So, di sinilah saya tengok kebersamaan. Sebab dekat sana dulu kita nak mereka cepat, mahir supaya mereka boleh naik pangkat. Sini kita nak mereka, BP-BP kita mahir, dapatkan apa ni, supaya mereka boleh naik mastership. Naik mastership maksud income akan naik. Okay. Right. Next. Balance. Okay. Dari segi sini, masalah ni, kita sentiasa cakap pasal 4 unsur. Tapi waktu dulu, kita cakap pasal work-life balance. Tapi work-life balance ni lebih kepada rakan sekerja dan juga keluarga.
Tapi di sini kita fikir pasal community. Kita fikir pasal orang lain menyumbang. Kita fikir pasal environment dan sebagainya. Okay. So fakta kesamaan inilah mempermudahkan saya untuk teruskan usaha di Atomy. Okay. So yang penting kita wajib belajar meskipun sudah ada pengalaman. Okay. Kita wajib belajar sebab di sini beza. Di dulu pun beza. Tapi hakikatnya ada persamaan dari segi intinya apa yang kita nak buat. Jadi sistem kejayaan Atomy tersedia untuk dimanfaatkan. Jadi kita kena ambil cakna tentang sistem ni. Tapi ramai BP kita rasa lambat. Atomy ni lambat. Sebab dia tak faham. Kalau pergi yang MLM, situ dia akan terus menjual. Tak ada pasifnya. Bila datang pasifnya? Sebab dia sistem dia sampai masa dapat apa, dia break away. Sampai masa break away. Atomy tidak. Sistem pengawasan kita tidak macam tu. Okay, alright. Waktu bekerja dulu, kita ada 3 variables yang sangat-sangat kita jaga. Yang sangat-sangat kita jaga demi untuk menentukan operasi itu berjalan dengan selamat. 3 variables ini, nombor 1, pressure, tekanan. Okay, tekanan dalam satu tangki, tekanan dalam satu pipe tu amat kritikal. Sebab kita tak nak pipe atau tangki itu meletup. Kemudian, level, aras. Aras minyak, aras liquid dalam satu-satu tangki itu mesti pada tahap yang betul. Sebab kita tak nak ada tumpahan atau pelimpahan. Okay. Kemudian T, temperature. Temperature ni kena jaga betul-betul. Kalau dianya gas, kita kena pergi cryogenik, kena kita sejukkan. Sebab gas kalau kena panas, dia boleh meletup dengan sendirinya. Begitu juga dengan minyak. Okay. Ini adalah variables PLT. Berbanding dengan apa yang ada di Atomy. So, kita ubah. So, PLT juga. P nombor 1 sekali ialah prosumer. Berapa ramai prosumer ada dalam rangkaian kita? Lebih ramai prosumer, maka kita akan berada dalam keadaan yang selamat. Okay. Bukan number of people. Bukan nak jumlah ahli, tetapi prosumer. Okay. Kemudian, lineage. Lineage kita kena betul. Kena ikut. Tak boleh sengit. Sengit dari segi, jangan kita sengit dari segi numbers, bukan sengit dari segi, sengit dari segi kuasa membeli. Sebab tu kita kena faham, kita kena tengok, kita kena buat analisa. Kalau mana-mana line ni, site yang kurang berkemampuan, kita kena tambah orang. Cari lagi orang, prosumer lain untuk duduk situ. Kemudian time bound. Atomy ni, time ni dia memang very particular. Sebab tu kita go by cycle. Kita go by cycle. Okay? Kita go by cycle. Cycle pertama, cycle kedua. Cycle pertama, cycle kedua. Setiap bulan ada cycle. So kalau kita nak partnership, kita kena ikut cycle. So sebab tu ada time bound. Sebab tu ini kita panggil PLT dalam Atomy. Okay? Jadi saya PLT ni dah biasa. Dah biasa kita tengok. Benda ni at fingertips. So sama juga dengan ni. Maka kita kena buat apa yang kita panggil micromanage. Kita kena tengok lineage kita. Kita kena tengok kita punya siapa bawah kita. Santuni mereka. Kita kena ada follow through. Okay? Ada follow through. Alright. So PLT di oil and gas untuk keselamatan. PLT di Atomy untuk kejayaan. Okay? Alright. So saya, sebab tu saya terlibat dengan macam-macam lah. Dengan semua aktiviti yang Atomy lakukan. Bila Atomy minta saya naik ke pentas untuk bercakap, saya naik ke pentas bercakap. Tak ada masalah. Saya pun terlibat dengan Go 100 walaupun tidak seserius mana. Tapi pergi juga. Okay? Pergi juga. Sebab macam Pak Hanggi katalah, 8 jam tu tidak bermakna 8 jam kita jumpa orang all the time. 8 jam ada banyak benda yang kita buat berkaitan dengan Atomy. So sekarang ni saya banyak buat benda-benda strategi. Saya buat benda strategi. Kita kena work smart. Okay. Alright. So sebagai penutup, kita kena ada kesediaan untuk siparkan diri dan belajar itu amatlah penting.
Amat penting untuk kita belajar. Kemudian, kita mesti berimpian dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita berikan dengan sungguh-sungguh, maka kejayaan bakal diraih. Sebab bila kita ada impian, tidak akan ada yang akan mengubah kita punya impian. Dan kita akan bertekad untuk mencapai impian itu. So, jangan pernah abaikan sistem kejayaan akademik. Akademik dah buat cantik dah. Akademik dah buat cantik dah. Ramai orang cakap, oh Haji Raimi dia kaya. Kalau saya kaya, saya tak buatlah ni. Kita tak kaya pun. Cuma pada ketika itu ada duit je. Gaji itu besar sikit. Itu je. Bukan kaya. Tapi kalau nak fikir, saya sebab tak ada pencen tak. Apa yang saya belanja ini adalah dari tabungan. Jadi sekarang ni kita tahu, kos meningkat. Dulu insurans kesihatan, company yang tanggung. Sekarang kena beli sendiri. Dan kos perubatan pula sekarang ni bukannya murah. Semakin tinggi. Maka saya akan cari sesuatu yang boleh menampung keperluan itu, kebutuhan itu. Okay? Alright. So, ingatlah, yang bulat tidak akan datang bergolek. Yang pipih tidak akan datang melayang. Berusahalah sungguh-sungguh tanpa henti. Kejayaan pasti menanti. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang mandi, biar basah. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Okay. Sekian perkongsian saya. Semoga kita semua berjaya di Atomy. Okay, sekarang saya buka untuk soalan jika ada. Saya tak tahu Umi ada tak untuk buat perkongsian. Saya nak perkongsian produk. Sebab saya rasa Umi pun Umi tak ada, dia penat. Boleh. Okay. Alright. Silakan, siapa ada nak bertanya? Yang nak bertanya, silakan. Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada siapa yang nak bertanya dulu? Kita beri jalan pada nak bertanya ke, nak berkongsi ke? Tapi Haji memang betul lah, Haji cakap tu. Bila Haji cerita pada awal kan, background Haji, latar belakang anak sulung daripada 5 adik-beradik kan, orang susah. Kita sama Haji, Kak Arin pun anak sulung daripada 6 adik-beradik, orang susah juga. Kak Arin pun rasa hidup tiap-tiap pagi nak kena ambil air perigi, mandi air perigi lah, air telaga, kemudian duduk rumah setinggan, tandas pakai tandas siram je. Bila kalau nak pergi tandas tu memang terpaksa kejut ke adik ke, kejut ke abah ke teman. Tapi Kak Arin kuranglah pergi tandas waktu malam kecuali hari yang tak berapa sihat perut kan. Kemudian tak ada elektrik, jalan kaki pergi sekolah, naik motor ramai-ramai. Maksudnya abah kat depan, adik 2 orang kat depan, ada adik Kak Arin kat belakang. Pernah juga masa naik bukit Kak Arin terjatuh sebab motor kan, bayangkan. Terjatuh. Saya lari kejap, abah, long jatuh ni. Itu semua jadi kenangan lah kan. Memang kita orang susah, memang kita menghargai lah bila kita jumpa dengan Atomy ni. Kita rasa sesuatu yang sangat berharga. Jadi hargailah kita punya ID. Kak Arin nak ingatkan juga ramai antara kita kadang lupa sebab selalu kita nak tolong orang bawah kan. Kita selalu kisah pasal IDBP kita tapi kita lupa ID kita kadang dah setahun kita tak membeli kan. Kita membeli tapi kita membeli atas IDBP. Jadi ingat, pastikan ID kita tu at least tahun sekali kita kena beli. Kemudian macam Kak Arin nak Haji tekankan tadi itulah, jangan keluar daripada, pastikan sentiasa ada dalam sistem kejayaan Atomy. Memang betul kita kena selalu join meeting, kena usahakan juga untuk pergi CODS ataupun ODS yang berhampiran. Macam sekarang dah banyak CODS kan. So kita ada banyak peluang untuk pergi, orang kata apa, bila kita pergi join CODS tu, pada Kak Arin macam dulu pun Kak Arin tak berapa gemar nak keluar rumah. Tapi bila ada peluang kita masuk dalam sistem kejayaan Atomy, kita akan dapat tahu banyak perkara-perkara baru. Macam Atomy, macam yang baru ni kan, waktu kita meeting leader sebelum SA tu, kita punya country manager ni, Miss Anna ni, dia seorang yang macam Haji cakap tadi, betul, dia bahagian dari latar belakang produk. Jadi kan tak pernah lagi ada kita punya country manager yang nak sharing tentang produk. Jadi waktu
meeting tu dia sharing tentang produk baru tu Haji. Kak Rin lupa nama sebab Kak Rin tak berapa cekap nak ambil gambar. Ada banyak produk baru, produk dari segi kesihatan. So insyaAllah nanti mungkin Puan Tun akan share lah dalam grup kan. So banyak memberi manfaat sebab kita dalam item ini, produk kita macam Haji selalu tekankan, satu yang paling kita ingat dalam hati kita kena ingat, produk item ni kita jangan kisah pasal nak commission ke apa. Kita guna produk item ni sebab nak penjimatan sihat dan juga selamat kan. Jadi bila kita tekankan itu dalam diri kita share tiga perkara penting tu, jimat, sihat dan selamat, maka kita dapat sampaikan kebaikan produk tu pada orang yang kita nak kongsikan tu. Jadi bila mereka pun menggunakan produk kerana penjimatan, kerana nak sihat dan juga selamat tadi tu, maka dia akan berjangkit-jangkit lah. Dia tak akan tinggal dah produk tu. Dan kita pun tahu absolute price, absolute quality tu memang ada dalam jenama Atomy. Jadi insyaAllah syarikat kita ni akan bertahan lama. Dan macam kita tengok tadi kan, bila Haji mulakan yang mana Atomy akan, customer service kita akan buat go 100 setiap hari. Malah bukan go 100, dia go 200 hari tu kan. Bulan sepanjang, dia kata setakat hari ni dia dah buat sehari dapat 200, membuat panggilan 200 panggilan, tetapi malangnya sebab semua orang takut scammer, jadi tak ramai menjawab panggilan. Sebab tu Haji pesan tadi, kita contact business partner kita, sebab Kak Rin pun tak tahu siapa punya business partner yang dah expired, yang mungkin ada minat lagi. Kita sendiri yang tahu, kita ada phone number dia, yang mana kita ada lah kan. Kita call mereka, usahakan juga tanya dia, berminat tak nak teruskan ID dia nak diaktifkan. Kalau dia kata minat, berikan ID number, nama, contact number dan email. Tapi pastikan anda semua dah hubungi mereka lah. Kalau tidak nanti membazir jugalah Kak Rin paskan details tu kepada Husna bagian customer service. Sebab dia dah bersetuju untuk grup DTA ni. Kalau Kak Rin boleh bagi, Kak Rin tak akan tunggu panjang-panjang pun. Dia bagi 10 details, Kak Rin akan pas kat dia. So at least daripada 200, go 100, 200 panggilan yang dia nak buat hari tu, dia akan mungkin utamakan kita yang dah bagi. Sebab kita akan bagi, Kak Rin bagi tahu dia, kami akan berikan yang memang confirm nak aktifkan ID. Jadi apa faedah aktifkan ID tu? Sebabnya dia dapat kekalkan belian peribadi dia tu, tidak akan lupa. Sebab dia expired pun belian peribadi masih ada, tapi dah expired. Kalau ikut dia kena re-register balik kan. Tapi sekarang Atomy baik, dia beri peluang kedua. Jadi kita ambillah peluang tersebut sambil-sambil kita mengembangkan rakan kepada bisnes partner yang baru. Kita ambil cakna jugalah bisnes partner kita yang lama yang expired tu. Mungkin ada antara mereka tu adik-beradik kita, saudara mara kita kan, kita lebih kenal kan. Jadi anda lebih tahu, anda hubungi balik mereka. Okey. Kemudian Kak Rin nak pesan satu kat sini. Macam Haji kan. Haji, Kak Rin tanya soalan. Haji kata Haji kan dulu kan Haji COO lah semua kan. Nak tahu sangat gaji mati Haji lah hari tu. Paling tinggi berapa Ji? Sikit kita nak tahu. So akhirnya kita tahu, oh Haji ni macam ni. Cakap je 30,000, 40,000 sebulan. Berapa Ji? Last kali, last payment, last yang paling tinggi yang Haji pernah capai dalam pekerjaan, career Haji bekerja tu. Ada tu kat chat tu. Kat chat tu. Tak tengok chat. Tu dia sebulan Ji. Masya Allah ya Tuhanku. Tengok tu. Kalau ikut kan, ni Kak Rin nak buat pembanding. Kenapa Haji SRM Tuan Haji Raimi masih lagi? Masa dia kata itu saya saya tak plan pun nak join Atomy, tapi sekarang saya seorang SRM. Cuma Kak Rin yakin hari tu kalau sebenarnya ada hikmah lah kan. Kalau tidak kita tak akan dapat CJ Patuh Syariah. Mungkin kalau tak tu mungkin Haji dah lama dah naik dalam leadership rasanya, insyaAllah. Tapi semua tu ujian dan ada hikmahnya. Jadi bayangkan, kita cuba fikirkan kalau kita di tempat Haji, mungkin kalau Haji yang dah pernah capai seperti itu, kenapa masih dia nak manfaatkan hidup dia, hari dia, masa dia, hari dia dengan kita malam ni. Baik Haji pergi je lah duduk lepak-lepak kat masjid ke, kat surau ke kan. Duit saving pun dah ada kan. Tapi Kak Ri yakin sebab Haji nak jadi seperti sabda Rasulullah SAW, hidup kita ni, orang yang baik ni, orang yang Rasulullah sayang, kalau kita ikut hadis Nabi, biarlah hidup kita ni
menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Sebab tu Betul. kerana mungkin Haji pegang, sebab Haji pernah cakap hari Ahad baru ni masa program GSMC dekat Istibaraka, Haji kata saya nakkan ganjaran bila Haji bagi ilmu pada kita pada hari Isnin ni. Sebenarnya Kak Rin sangat menghargai setiap meeting hari Isnin ni. Sebab tu Kak Rin usahakan juga hadir selagi Kak Rin mampu. Sebab Kak Rin masih banyak lagi yang Kak Rin nak belajar pada Haji. Walaupun Haji suka kata, olah saya mastership tak sama Kak Rin. Kak Rin bukan fikir begitu. Bagi Kak Rin, apa yang Haji kongsi tu boleh dimanfaatkan dan boleh memberi manfaat kepada semua ahli Atenmian dalam grup kita dan juga mana-mana yang join pada malam ni lah. Jadi kita tekadkan dalam hati kita, kita nak jadi hamba Allah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bila kita buat Atenmi ni, bila kita buat satu matlamat yang jitu kan, hidup kita ni bukan nak bertuhankan duit semata-mata. Macam saya cakap itulah waktu Rahat, saya bukan kisah sangat komisen. Saya nakkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi bila kita semua berimpian begitu, Kak Rin yakin insya-Allah kita akan lebih berusaha mencapai matlamat tu, nak beri manfaat pada orang lain. Setiap hari kita akan jadikan hidup kita tu lebih baik dari semalam. Betul tak Haji? Lebih pasti begitu. Betul. Sebab tu saya tak kisah Hmm. sama ada orang nak terima ke tak nak terima ke, saya buat secara konsisten. That's it. Sebab mungkin dalam pada ramai-ramai tu ada seorang dua yang berjaya. Alhamdulillah, itu cukup. Betul, bila dia Bukanlah berjaya. maknanya 50 orang ni, 50 mesti nak bagi jaya. Tak, terpulang pada masing-masing, kesedaran masing-masing. Cuma saya boleh tunjuk cara. Macam juga staff saya dulu. Ramai yang saya ambil hari ini dah pun salah seorang benda tu yang saya sendiri ambil hari ini ambil tempat saya sekarang. Jadi dia seronok. Tapi itulah bagi saya tak kira siapa. Asalkan you nak betul-betul nak committed, then okay. Sebab itulah untuk mereka-mereka yang betul-betul nak buat ni, join lah. Go Sales Master Camp versi bersemuka bahasa Malaysia dekat Alam Damai Barakah setiap hari Ahad. Kita dah mula kelas pertama baru ni. Tapi DTA kata siapa nak join kelas kedua mesti tengok video kelas pertama. So nak tengok video kelas pertama tu kena contact with DTA. DTA akan bagi link. Tapi semua Ji, Kak Rin hari tu dah join dua, yang kedua tu Kak Rin tak sempat tengok video. Yang pertama itu Kak Rin banyak tengok video. Tapi tak sama. Bila bersemuka kan, Kak Rin start balik ni kata ni ada ni kan. Kak Rin hari-hari tengok apa lagi yang nak kena repair kan kita tak ada betul benar dalam kita buat cerita checklist ke, nak buat bucket list tu tak ada betul ataupun salah. Mana yang rasa tak kena kita boleh cancel je, jangan risau. Kertas ni kertas kita punya. Haji Raimi tak semak, DTA tak semak, Kak Rin akan semak sendiri. Jadi Kak Rin cancel je, Kak Rin tulis balik yang baru. Jadi buat je. Bila berdepan tu, walaupun Kak Rin, walaupun Kak Rin sebenarnya kan patutnya tengok aje, tapi Kak Rin nak buat juga. Bila Haji dah present tu, timbul rasa dalam hati, nak kena buat juga ni, nak kena tulis juga. Apa lagi yang tak puas hati dalam kehidupan sekarang ni. Kan? Betul tulis lah, tulis. Ni tak semalam dah tengok dah, hari ni tengok lagi. Cancel tak betul ni. Ada lagi yang tak betul. Tulis balik. Jadi memang kena tulis lah sebenarnya. Kak Rin pun rasa macam tu. Bila berdepan tu kan, baru rasa ada pushing factor. Ada daya tolak nak buat benda ni. Hari tu tengok secara online, tengok je buku tu kan, belik je nota ni, tak samalah. Betul. Sama. Bagi tak macam Elina kan jauh. Siapa lain mungkin jauh kan. Kak Rin faham. Tak apa Elina. Elina ikut je rentak tu. Mungkin boleh minta DTA kalau dia nak kasih share ke yang YouTube Wallahualam kan. Tapi buat juga. Siapa yang jauh-jauh tu buat jugalah. Yang di kertas tu tulis setiap hari. Bukan tulis saja, lepas tu buat juga tindakan. Macam Kak Rin ambil, minta maaf dan terima kasih juga pada Haji. Haji share poster. Kak Rin gunakan poster tu untuk Kak Rin share secara personal. Sebab macam Kak Haji katalah, Kak Rin pun tak mampu nak pergi Go 100 setiap hari seperti grup Salwa, Latifah, Atika, semua tu tak mampu Kak Rin nak buat macam diorang. Tapi Kak Rin akan buat juga kalau ada kesempatan dan peluang. Tapi Kak Rin buat secara inilah sharing pakai phone. Macam Haji buat tu. At least kita ada contact number kan yang kita sharing poster. Dia bertanya kan Haji, macam Haji share hari ni pasal sila mahas kan. Dia tanya tu vitamin ke? Jadi itu dah membuka jalan untuk memberi maklumat lanjut tentang sila mahas kan. Ada siapa nak kongsi lagi? Silakan.
Tapi sama je ya, PLT dalam Haji punya bidang kerja hari tu dengan PLT kita dalam atomi ya, prosumer, lineage, semua sama. Betul? Hmm. Kita kena ada ramai prosumer, tak cukup dengan consumer saja atau tak cukup dengan ahli biasa. Kita kena kita kena prosumer. kita kena biar apa orang kata mahirkan diri kita supaya member-member di kiri kanan kita tu boleh berubah jadi prosumer. Kita kena mahir sebab kalau kita tak buat sharing ataupun kita tak bersungguh-sungguh berkongsi tentang produk yang kita guna, mereka takkan bertukar kepada prosumer. Kan mereka sekali jadi ahli tapi beli barang sekali saja, sekali setahun sebab nak aktifkan ID, tapi mereka tak akan beli setiap bulan. Betul tak? Tak macam kita lah. Kan? Kita kan memanglah macam sabun basuh dish detergent tu tak belilah setiap bulan sebab dia tahan 3 bulan kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada je membeli barang. Nak beli tu, nak beli kalau ada kemampuan lah kan. Poster untuk esok. Haji dah share. Hmm. Terima kasih Haji rajin share. Ini pun satu yang memberi manfaat pada Haji. Kita doakan Haji semua, Haji sentiasa sihat, sentiasa boleh ada idea je nak share poster lagi dengan kita orang. Thank you so much. Ya betul tulis. Kita kena ikhlas dan jangan bergantung kepada, jangan macam Haji pun dia cakap dengan Kak Rin, jangan tengok orang atas. Kak Rin tak boleh mengharap kita punya super leader kat atas King tolong Kak Rin. Kita buat sendiri. Kita pandang ke bawah. Kita tolong bisa partner kita di bawah. Macam ada mention pada Kak Rin, leader di di Singapura kata anggaplah kita ni member yang 001. Tak ada siapa atas kita. Bila kita orang pertama, kita nak bergantung pada siapa? Kan? Kita lah kena gerakkan diri kita dan bisa partner kita. Betul? Betul, Liz? Setuju sangat tu. Okey. Ada lagi sesiapa nak berkongsi? So, saya harap apa yang saya cakap tadi menyuntik semangat untuk anda terus melakukan apa yang harus kita lakukan. Cikgu Rahman, ada apa komen Cikgu Rahman? Senyap je Cikgu Rahman ni. Assalamualaikum Haji. Tak ada Haji. Salam. Terima kasih Haji. Beralik mendengar perkongsian Haji dengan Kak Rin. Cikgu Rahman naik ATS, balik naik ATS kan ke Ipoh? Ya. Ya Kak Rin, ya. Sampai pukul berapa malam tu? Sampai 12.30. Ada rumah satu lah. Okey. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, kita okey, satu lagi ya. Kalau seandainya in future saya salah tarikh, anggap je hari Isnin je. Ya betul. Link pun kekal yang sama ya untuk maklum semua, link pun kekal yang sama. Link pun kekal sama. Tak dapat ni masuk je link tu. Saya tak kalau saya nak tukar link saya akan ubah. Tapi saya akan bermaklum. Tapi kalau tak ada tu anggaplah itu. Sebab kadang-kadang kita ni ialah ya betul. Berapa banyak benda nak fikir tau, nak buat itu, nak buat ini. Cuma sekarang ni tak stres lah. Kalau dulu stres. Sekarang ni tak stres. Tapi banyak benda fikir yang ada idea yang mungkin boleh mempermudahkan. Kita nak cari easy way out. Cuma satu, sekejap Kak Rin nak kongsi. Kak Rin tak tahu lah, Kak Rin jumpa Haji yang kali ni, Kak Rin nampak memang Haji dah banyak dari segi fizikal berubah kan? Betul kan? Ke Kak Rin silap tengok? Betul kan? Haji memang dulu yang masa Haji naik pentas yang ni, Kak Rin share sebab tak semua orang tengok Haji kan? Kak Rin tengok Haji yang Haji yang tak pakai topi tu. Yang tu, yang first, yang bulan berapa tu Haji naik pentas? Lama dah tu. Yang tu Haji agak boroi juga, minta maaf cakap je. Yang dia dah slim. Baru jumpa kat Barakah kata, Kak Rin macam ni, betul ke Haji ni? Maknanya nampak tau. Nampak perubahan tu bila Haji amalkan konsisten suplemen tu kan? Apa Haji makan, share balik semula Haji? Semula? Saya setiap pagi sekarang ni, setiap pagi selepas subuh, pancuhan minuman saya 100 ml air atau air, vitamin C 1000 mg, probiotik, iron, coenzyme, noni, TMM dengan hemohim. 7 saya campur sekali. Campur shake saya minum.
Lepas tu tengah hari? Tengah Adalah. hari apa ni honeysuckle tu Okey. dengan apa ni apple peanut. Okey. Itu Makan tapi Haji itu bukan kurang makan. regular lah. Haji Ha? kurang makan ke? Ada kurang makan ke? Tak. Tak ada Saya kurang. makan ikut selera. Atau Haji pun pantang tengok semua tak habis kan Haji akan makan kan? Saya pandai tengok mereka tak habis. Selera. Okey. Ha. Maknanya makan macam biasa tapi memang Kak Rin nampak sangat. Kalau hari tu memang nampak perut Haji tu. Ni dah Hmm. dah kurang banyak lah rasanya. Selalu tak, kita tak apa sangat kan? Keluar longgar. Ya, Alhamdulillah. So maknanya memberi kesan lah walaupun kita dah berusia. memang beri kesan. Ah, Beri kesan. Walaupun kita dah berusia, kita kalau amalkan suplemen tu secara konsisten kan? Liz pun perasan. Cikgu ramai pun perasan masa tu. Haji, ke pakai jaket ni nampak slim. Ya. Sebab kan baru Betul ni tu Haji, betul. Cikgu Rahman masa baru ni dekat SA dia pakai blazer tapi masa Ha. isi barakah hari Ahad tu Haji just pakai t-shirt Atomy. So Kak Rin Ha. macam ya ke Haji ni dah hati kan ya ke dia ni kan. Sebab Kak Haji Rin, saya turun eskalator, saya duduk belakang, saya perhati belakang Haji. Itu terus dipotong dia cakap Haji. Lain dah kali ni. Tu saya cakap dia. Alhamdulillah maknanya memberi kesan. So kita nampaklah real story kan kita punya Ya betul. kita sama-sama dalam grup kita. So bermakna produk Atomy kita boleh share lah cerita pada yang lain yang nak reducekan berat badan ke, yang nak reshape balik badan ke dan sebagainya kan. Cuma buat masa ni Kak Tapi Rin tak blazer tu saya beli tahun 97 di London. Wah. Lepas tu? Boleh pakai. Saya pakai bukannya ketat, tak ada. Tapi tahun 97. Sebelum ni tak bolehlah sangat macam tak selesa lah sebelum ni. Tak apa selesa lah. Sebab tu saya tak pakai. Tapi baru dia selesa. Relax je. Tak, perut Haji tu yang Kak Rin nampak. Bukan Kak Rin saya Yalah, perut lah. Dia perut lah. Dia nak perut. tengok tu. Tapi sebab nampak slim. Kalau tidak tu nampak ada borong kan. Maknanya di situ memang ada kesan sangat-sangat. So percayalah anda dengan produk Atomy, suplemen Atomy, boleh recommend pada ramai kita punya kawan-kawan. Contohnya Haji Raimi sendiri. Itu je lah. Okay. Cukup sekadar itu buat malam ni, buat minggu ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih Kak Rin. Terima kasih Cikgu Rahman. Dan yang lain yang menyampuk boleh di chat. Terima kasih kepada semua. Okay, semoga apa yang saya kongsikan pada malam ni dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk menjalankan bisnes Atomy ini hingga berjaya. So, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Dah sampai jadi arang. Okay. Alright. Terima kasih semua. Nanti kepada yang nak tengok semula, tengok di YouTube saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Sama-sama. Okay. Alright. 3, 2, 1.